Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Macam biasalah, aku akan share info-info berkenaan dengan vaping devices yang aku guna pada ketika ini. Dan kali ni aku nak masuk ke tahap yang keempat ataupun peringkat keempat, orang kata review berkenaan dengan Pulse AIO lah. Mungkin ada yang bosan lah pasal kenapa lah asyik banyak konten pasal Pulse AIO ni, tak ada konten lain ke? So jawapannya ialah bahawa masa ni inilah vaping device yang aku gunakan setiap hari. Orang kata jadi bahan belasahan lah ni cakap banyak pun tak guna. Dan sebelum ni aku ada cover pasal unboxing, lepas tu pasal dia punya chipset, pasal overall design dia, and then ada juga aku ceritakan berkenaan dengan Boro devices yang orang kata Pulse AIO ni compatible untuk masukkan tank-tank ataupun aksesori Boro yang ada di pasaran. Hari ni aku nak menceritakan tentang review keempat review bahagian keempat berkenaan dengan Pulse AIO, iaitu satu istilah yang kita panggil sebagai personalization ataupun bahasa Melayu dia pemperibadian, tapi macam tak syok lah guna pemperibadian tu. Jadi aku akan gunakan term macam ni lah. Kita boleh set up Pulse AIO ni dengan menggunakan aksesori tambahan yang sesuai. Jadi ini Pulse AIO So design dia memang dari awal Tony B dengan Vandy Vape memang siapkan design dia ni supaya dia mudah untuk dibuat customization dari segi contohnya panel. Macam panel dia ni memang senang dibuka. Okey, depan belakang dia ada dua panel Okey. Dan sekarang ni aftermarket, maksudnya third party, orang-orang ada banyak mengeluarkan panel-panel tambahan yang harga dia pun boleh tahan lah. Dan Vandy Vape sendiri dah mengeluarkan kit-kit untuk panel. So macam contoh sekarang ni, ini namanya Black Frost kan, warna frost hitam. Dia ada panel-panel yang dijual ni sepasang depan belakang ni, yang dijual di market korang boleh temui di tempat-tempat kegemaran korang, dan setengah kedai vape pun dah ada bawa masuk kan, yang berharga sekitar RM25 untuk sepasang ni. Itu yang asal, maksudnya yang dikeluarkan oleh Vandy Vape, bukan third party lah. Ada color biru frost, silver frost, hitam, black yang pure black, ada yang red frost, ada yang green frost boleh dapatkan di market lah, boleh cari. Dan ini yang customization bab panel dia. At the same time, Tony B dengan Vandy Vape memang plan supaya kesemua bahagian dia ni boleh di-customizekan. So antara benda yang diorang buat dari awal adalah skru yang memang boleh dibuka dengan mudah menggunakan Torx screwdriver, dan skru ni sangat mudah diakses lah kan. Buka panel dah terus nampak skru, dah boleh buka. Tapi kena guna Torx screwdriver lah. And then satu lagi yang customization dia ni, kawasan ni, iaitu kawasan button dia ni. Button dia ni boleh ditukar dengan senang dengan menggunakan tools yang memang ada sewaktu beli Pulse AIO ni. Magic tool ni, aku panggil ni magic tool sebab dia multifunction. So yang ini kita boleh gunakan untuk buka bahagian button ni dengan sangat-sangat mudah. Okey, kita boleh buka dan tukar button. Dan button ni juga Vandy Vape ada keluarkan untuk dibeli, untuk kita customizekan. Dia ada keluarkan ring untuk button ni. At the same time, button ni pun memang ada dikeluarkan untuk kita tukar-tukar lah. Ada set dia, ada kit dia. And then satu lagi bahagian yang boleh dibuka dengan mudah ni, kawasan ni kan, ni pun boleh ditukar-tukar. Dan ada panel Vandy Vape pun ada keluarkan panel yang untuk kawasan ini sahaja. So itu satu segi lah.
maknanya customization dia banyak. Dan drip tip, okay, untuk pengetahuan, drip tip yang ada pada Vendivape Pulse AIO ni adalah drip tip 510. At the same time, because dia menggunakan Boro, sistem Boro, ada drip tip yang integrated dengan bahagian Node ni, bahagian apa benda entah, aku pun tak tahu nama dia ni. So drip tip tu dia melekat dengan bahagian ni, jadi senang nak dibuka. Macam kalau tengok itu hari dalam box yang Aspire box tu, itu drip tip dia yang memang integrated untuk Boro punya connector ni. So itu satu lagi benda yang ada. So dan harapnya di masa akan datang Vendivape dan juga Tonebi boleh enablekan ni upgrade firmware untuk lebih padu lagi lah. Sebab ini ada USB Type-C yang boleh connect dengan PC, dan USB Type-C ni biasanya digunakan untuk upgrade firmware lah, untuk bila connect pada komputer. So macam ni kan button dia ni kita boleh masukkan semula dengan amat simple sekali proses dia. Tak perlu nak buka-buka badan ke apa body dia kan. Tak perlu nak buka-buka banyak-banyak. Just masukkan dan buat dengan simple. Dah selesai. So button ni ada color merah, ada color orange, ada color hijau, ada color biru. Okay. Pasal Magic Tools ni, salah satu kegunaan dia adalah ni kalau siapa-siapa yang guna OCC, dalam tank OCC dia tu ni kita boleh cabut dengan mudah. OCC tu menggunakan tools yang diberikan, Magic Tool dia ni. Okay. So, jadi dia multifunction lah. Magic Tool ni jangan hilang lah, bawa lah ke mana-mana, letaklah dalam poket ke dalam dompet ke kan. So memudahkan. And satu lagi function Magic Tool ni, ini kalau nak tukar-tukar tank Boro ke apa benda ke kan, ni bahagian ni gunanya, ni bahagian ini gunanya untuk buka ni. Gitu. So dia memang dah siap-siap sebenarnya dalam kotak pembelian tu. Kalau kita beli, memang ada disediakan Magic Tool ni nak memudahkan kerja-kerja kita lah. So tak adalah menggagau nak cari apa-apa barang yang lain kan, sebab benda tu dah ada disiapkan. So tadi tukar tank, masuklah tank lain. Dan nak mengketatkan pun boleh. Nak buka dan nak longgarkan dan nak ketatkan, nak bukakan dan nak masukkan. Pakai Magic Tool ni je, tak payah pening-pening. Dah selesai. Macam okay. Okay, dan itu dah dia orang kata salah satu kenapa Pulse AIO ni memang dari awal dia design untuk customization and personalization. So sebagai contoh, korang boleh campur-campur kan macam sekarang ni body dia adalah frost black. So boleh cari panel warna hitam ke, warna merah ke. So dia matchy lah, macam color-color yang menunjukkan pengguna tu, menjadi satu identiti kepada owner dia kan. So dan diharapnya di masa akan datang third-party hobbies dari seluruh dunia juga akan mengeluarkan panel-panel dan aksesori tambahan yang menarik untuk dimiliki oleh Pulse AIO punya owner. Dan aku ada nampak satu panel yang dikeluarkan oleh Stax, kalau tak silap aku, yang memang macam ni nak cakap, lain dari yang lain lah panel dia. Sebab macam sekarang ni ada satu masalah. Kalau kita nak tengok kan wattage, sebab sekarang ni black frost, kita macam boleh agak lah, okay ni 29 watt kan. Tapi kalau panel ni color dia full, yang bukan frost yang bukan kelabu asap kan, dia tutup, kita tak nampak screen tau. Okay, itu satu masalah. Jadi ada satu designer ni, dia dah buat satu panel yang menyelesaikan masalah tu.
So panel dia yang aku nampak tu dekat sini open, boleh nampak screen, dan yang best dekat sini ada button yang kita boleh tekan-tekan untuk selaraskan, untuk adjust. Macam sekarang ni every time kita nak adjust, kita kena buka kan, buka panel, barulah kita boleh kata selaraskan, nak tune kita punya power bagai kan. Tapi yang panel yang tu memang cantik sebab dia nampak dia punya screen, at the same time button dia terus accessible tanpa perlu buka-buka panel ni. So design yang macam tu lah yang akan mendatangkan usability kepada device ni. Sebab dalam dunia boro, memang sebenarnya kalau contohnya dalam billet box, untuk boro, untuk Delro, untuk Mumskis, memang banyak aksesori yang dikeluarkan untuk menjadikan device lebih handsome lah. Dan selain dari dunia boro, untuk .aio V1 version 1 pun aftermarket punya panel, aftermarket punya design aksesori dia memang terlampau banyak. Dan satu hal kena perhatikan, harga dia bukanlah yang murah-murah. Sebab kebanyakan designer ni dia orang ni hobbyist tau. Dia bukannya ada kilang besar-besar. Jadi dia orang buat macam projek. So harga tu custom kan. Barang tu barang custom, harga pun custom lah. So macam panel yang mahal-mahal untuk Pulse AIO ni, aku ada tengok yang harga sampai USD 75 dalam lingkungan berapa? 7 kali 4 28, 300 ke atas lah untuk panel saja, belum masuk benda-benda lain lagi. Tapi itu satu benda yang boleh diperhatikan dan menarik untuk pengguna-pengguna Pulse AIO. Okay guys, itu adalah aku punya pendapat dan kata bahagian keempat berkenaan dengan Pulse AIO yang menceritakan tentang customization dan kata lupa nak cakap Deep tip memang 510, memang customize lah. Sangat-sangat customization, sangat-sangat customizable lah. Boleh tukar lah kan. Boleh lah guna, kalau nak main MTL boleh pakai deep tip yang size MTL. Kalau nak main luas lagi, wide bore, kita boleh gunakan deep tip yang lagi luas kan. Itu terpulang masing-masing lah kegunaan kita kan. Jadi terima kasih guys kerana menonton, dan jangan lupa subscribe, like dan sebarkan video ni. Thumbs up Terima kasih banyak sekali lagi. Wa asli sini. Assalamualaikum.